Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sambung semula kuliah hadis kita, insya-Allah, pada hadis yang ke-55. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza azzana al-mu'adhdhinu yaumal jumu'ati harumal amal rawahu ad-Dailami." Maksudnya, apabila sudah bang atau azan oleh tukang azan atau muadzin pada hari Jumaat, yakni azan yang kedua atau bang yang kedua, haramlah berjual beli. Riwayat Ad-Dailami. Maksudnya, bahagialah mereka yang menjalankan satu-satu pekerjaan di waktu yang tertentu. Sebaliknya, celaka besar yang mengurus pekerjaan-pekerjaan ini dalam waktu. Sebaliknya, celaka besar yang mengurus pekerjaan-pekerjaan ini dalam waktu itu. Jadi, tuan-tuan, dalam hadis yang ke-55 ini, muka surat 22, adalah berkaitan dengan solat Jumaat, yang juga ada ayat Quran yang berkaitan dengan hadis ini ataupun berkaitan dengan ayat berkaitan dengan solat Jumaat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya, ada ayat Al-Quran yang melarang kita, tuan-tuan, daripada berjual beli ketika telah diazankan untuk Jumaat. Jadi tak boleh sama sekali kita berjual beli, dan disebut dalam ayat ini wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Berkenaan dengan solat Jumaat yang mungkin timbul di Kuala Lumpur dan Selangor, banyak orang berniaga ketika hari Jumaat. Masa itulah masa orang pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi kadang-kadang kita lihat tengah-tengah Jumaat pun, tengah-tengah khutbah pun berlaku lagi jual beli. Jadi tuan-tuan ni, sebab itu kita dah bentangkan satu ketika dulu bagi majlis bandaran ataupun MPAG ke ataupun yang samalah, supaya peniaga-peniaga ini bila dia nak minta lesen, kena ada beberapa jam kredit untuk kelas agama ataupun kuliah agama yang berkaitan dengan perniagaan. Ini, tuan-tuan, penting, patut wajibkan, kerana ramai peniaga-peniaga yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum agama, terutama yang berkaitan dengan berjual beli ketika azan kedua. Begitu juga dengan kebersihan makanan, tuan-tuan, masing-masing tahu bersih kotornya, tetapi mungkin tak berapa jelas tentang bersih kotor dalam perspektif agama. Itu penting, tuan-tuan. Saya dah ada pun cakap dengan orang PAG, tapi tahulah, tuan-tuan, kalau kita Perdana Menteri senang. Kalau Perdana Menteri halo aja, halo senang, tuan-tuan. Sebab itu kalau ada kuasa dia senang. Nak buat Islam tu senang kalau ada kuasa, tuan-tuan. Cukup dengan satu single call je, tuan-tuan. Telefon je, tolong buat ni, terus orang buat. Kita ni dah 10 tahun dah sebut dekat kuliah ni, tak ada orang buat pun, tuan-tuan. Begitulah, sebab tak ada kuasa politik, tuan-tuan. Dah ada kuasa politik, senang buat Islam. Itulah jadi wajib kuasa politik itu kita tuntut, kerana dia senang nak buat Islam. Jadi, tuan-tuan, ada beberapa ulama yang berpendapat tentang jual beli masa hari Jumaat. Antaranya ialah ittafaqal ulama ala tahrimil bai'i ba'da nida'i tsani. Maknanya, para ulama bersepakat berkenaan pengharaman jual beli selepas azan kedua. Kerana, tuan-tuan, azan kedua ini adalah merupakan asal usul atau cara hari Jumaat sejak zaman Nabi dulu. Bermaksud begini, azan kedua, azan pertama diwujudkan ketika zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Nabi kita dulu dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar, azan satu kali saja. Caranya macam mana, kaifiatnya macam mana,
sampai saja waktu khatib akan naik terus ke mimbar beri salam, dan selepas itu Bilal pun mengazankan. Itulah dia azan yang pertama dan tidak ada azan yang kedua. Tuan-tuan, itu pertama, itu kedua. Kita sekarang ni, kaifiat kita buat sekarang ni tuan-tuan, bila masuk waktu azan dulu. Azan dulu, selepas itu kita sembahyang qabliyah. Dah tu barulah naik khatib di atas mimbar, lalu diberi salam dan azanlah. Itu bukan bid'ah tuan-tuan, sebab itu adalah zaman Sayyidina Uthman. Kerana apa yang dibawa oleh sahabat Nabi juga adalah sunnah Nabi tuan-tuan. Orang kata bid'ah, tak bid'ah pun. Mekah pun masih pakai 2 azan lagi tuan-tuan. Itu dia tak bid'ah. Kerana selagi mana sahabat Nabi buat, dia tidak bid'ah. Sebagaimana solat tarawih yang dibuat oleh Sayyidina Umar 23 rakaat dan seumpamanya. Ada pun masalah seterusnya tuan-tuan. Tadi yang saya kata tadi para ulama bersepakat itu terdapat dalam tafsir Ibn Katsir tuan-tuan. Seterusnya kata Imam At-Tahawi menegaskan, katanya lil mu'tabir al-adhan indal mimbar ba'da khurujil imam fa innahu huwal aslu alladhi kana lil jum'ati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya azan yang terpakai dalam hal ini adalah yang ketika keluar imam di atas mimbar. Maka itulah yang asal sebagaimana Jumaat di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan yang kata haram jual beli itu azan kedua, bukan azan pertama. Azan pertama tu tuan-tuan, bihun nak habis tu apa habiskan. Dengan makan bihun goreng ke, misuk ke tuan-tuan. Azan pertama insya-Allah boleh lagi insya-Allah tuan-tuan. Suat cepat-cepat. Sebab apa? Azan kedua nanti masalah. Cuma sekarang ni timbul para ulama tidak sepakat pula dalam menangani kesahihan atau terbatalnya akad. Macam mana pula bila dah kata azan kedua, bila berlaku juga akad, adakah haram berlaku akad itu ataupun jual beli itu fasid? Tuan-tuan, fasid ke rosak ke jual beli itu? Maka pandangan ulama ada 2. Yang pertama, akad adalah sah dan hanya dosa ditanggung oleh penjual dan pembeli. Ia adalah ijtihad dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan ba'dul Maliki dan sebahagian daripada Imam Malik. Tuan-tuan, berdosa tapi akad sah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan ni pandangan pertama ini? Kerana pandangan pertama ini saya rasa banyak menyelesaikan masalah. Kerana apa? Kerana bila tidak sah, masing-masing akan ambil barang orang lah. Pembeli ambil barang tanpa bayar sebab tak sah. Penjual ambil duit orang tu. Tak sah jual beli, dia tak berhak ambil, bukan duit dia. Jadi yang pertama ini menyelesaikan masalah sekiranya berlaku jual beli. Manakala pandangan kedua, akad batal dan berdosa. Ia adalah pendapat mazhab Hambali dan majoriti Maliki. Tuan-tuan, jadi imam kita Syafi'i, akadnya sah tapi dosa bagi penjual dan pembeli. Umpama orang sembahyang pakai rantai emas, sah sembahyangnya, tapi dia berdosa kerana pakai rantai emas. Tuan-tuan, gitu juga umpama orang sembahyang tuan-tuan tengok atas, tak tengok bawah. Orang suruh tengok tempat sujud, tengok atas tuan-tuan. Haram kelakuannya tapi tak batal sembahyang, tapi dia berdosa. Macam mana orang mencuri dalam sembahyang tuan-tuan? Dia mencuri dalam sembahyang kerana rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, iktidal tak sempurna, itu dia orang mencuri dalam sembahyang. 2 pandangan tuan-tuan. Namun kata pandangannya ni berdasarkan penelitian, pendapat pertama adalah lebih kukuh, lebih kuat. Khususnya adalah rukun dan syarat jual beli telah semua dipenuhi, kecuali ia melanggar waktu jualan yang diharamkan sahaja. Atas kesalahan itu dosa sahaja ditanggung tanpa pembatalan akad. Kerana jual belinya sah tuan-tuan. Ada duitnya, ada barangnya, sah jual belinya. Tuan-tuan, tak ada pula benda haram yang dijual belikan, itu tak sah lah. Jadi semua syarat-syarat rukun-rukun jual beli sah. Cuma masalahnya beli masa azan kedua, iaitu masa yang haram jual beli. Itu saja. Jadi akadnya dikira sah. Itu tuan-tuan, ini solat Jumaat tempat kita ni
adalah satu pekerjaan yang biasa kita buat dan merupakan satu ibadah yang menghimpunkan ramai manusia.